Wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadaratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada petang ini untuk kita menyambung semula kuliah pengajian kitab kita, iaitulah kitab Ayyuhal Walad. Ada lagi kitab? Ada. Setelah berapa tahun? 2 tahun lebih kita tak dapat nak sambung. Alhamdulillah, hari ini Allah masih izinkan kita dapat menyambung semula pengajian ini. Moga-moga Allah istiqamahkan kita. Walau apa jua ujian yang mendatang, kita tetap istiqamah menuntut ilmu agama Allah. Maka moga-mogalah istiqamah itu terus kekal sampailah ke akhir hayat kita, sehinggalah Allah menempatkan kita di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi Persatuan Muslimat dan juga kepada semua ahli jawatan kuasanya yang terlibat dalam menjayakan program-program kuliah muslimat ini, dan yang kita sanjungi para asatizah, ustazah-ustazah yang hadir pada petang ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ibu-ibu pemudi muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung mana? Ada tanda ke? Kalau untuk saya punya last kali Ustaz kan 25 bulan 3. Kita sambung muka surat 2. Tajuk baru. Betul. Kadar balasan mengikut kadar amalan. Betul itu? Baik. Kan ada khilaf, tak ada khilaf Sekejap saya nak tengok saya punya pula. Baik, kita buka muka surat 10. Okey, baik. Baiklah. Sekejap, saya punya tak jumpa lagi. Okey, baik. Kita sambung nasihat keempat, yang tajuk dia kadar balasan mengikut kadar amalan. Saya bacakan matan Arab ni, sebab ni asalnya kitab ni kitab Arab. Jadi kita ambil berkat daripada Imam Al-Ghazali. Saya bacakan matan Arab dia, nanti kita terjemah, betul kita tengok sama-sama makna dia. Malam ta'mal lam tajidil ajra, iaitu kadar balasan mengikut kadar amalan. Hukiya anna rajulan min bani Israila abadallah ta'ala sab'ina sanah, fa aradallahu ta'ala ayyaj'ala
luwahu 'alal malaikah fa arsalallahu ilaihi malakan yukhbiruhu annahu ma'a tilkal ibadati la yaliqu bihi dukhulul jannah. Falamma balaghahu qala al-'abid nahnu khuliqna lil ibadah fayanbaghi lana an na'budah. Falamma raja'al malaku qala malaku qala Allah ta'ala madza qala 'abdi qala ilahi anta a'lamu bima qala faqala Allah ta'ala idza huwa lam yu'rid an ibadatina fanahnu ma'al karam la nu'ridu an ashhidu ya malaikati anni qad ghafartulah. Baik. Artinya dia kata ma lam ta'mal lam tajidil ajra. Selama engkau tidak beramal, maka engkau tidak akan mendapatkan ganjarannya. Baik. Dalam dunia ni, dalam kehidupan kita ni, kita kena buat dua benda. Itulah yang membezakan antara kita, manusia dan juga makhluk yang lain, khususnya makhluk yang bernama binatang. Yang sama dengan kita ni jin. Sama. Lepas tu jin dia terikat dengan agama juga. Dia terikat dengan Islam. Jadi bila terikat tu lebih kurang kita gak lah. Sama. Ada gak jin munafik, jin kafir pun ada. Jin malas semayang ada. Jin kena semayang tak? Dia sama macam kita. Cuma beza jin dengan kita, kita tak nampak dia, dia nampak kita. Situ je beza. Jadi dia sama. Dan hidup dia lebih lama. Kadang-kadang hidupnya ratus tahun, 1000 tahun pun ada. Beza dengan kita lah. Jadi kedua-dua makhluk ni kena ada buat 7 benda. Dia kena tambah lagi 2. Kalau makhluk lain kadar 5 je. Itulah yang membezakan kita dengan makhluk lain tu. Seperti contohnya binatang yang hidup kat bumi ni lah. Iaitu yang pertama, makan. Kita makan, lembu pun makan tak? Kita minum, lembu pun minum juga. Lagi apa? Kita pergi kerja, lembu pergi kerja tak? Cuma tak pakai lah tali leher, tak pakai tudung lah. Tak payah, dia tak payah pergi pejabat, dia pergi kerja-kerja dia. Ada yang bajak sawah kan. Kalau zaman dulu-dulu tu, kereta lembu, dia tukang bawa orang, bawa barang ke, kalau keldai, ada kerja. Jadi 3 benda. Yang keempat, kahwin kan. Cuma tak ada juru nikah tu, tak adalah. Mengawan tu kahwin lah bagi dia. Yang kelima, tidur. Dia pun tidur tak? Kita pun tidur juga. Jadi kalau sekadar-kadar kita hanya buat 5 benda ni sahaja, maka saling tak tumpah, kita sama dengan binatang. Kal an'am balhum adal, Allah sebut dalam Quran. Mereka ni seperti binatang. Al-an'am artinya binatang ternakan. Bahasa lembut kita katalah mereka seperti binatang ternakan. Kasarnya mereka seperti lembu. Apa lembu? Lembu kan binatang ternakan. Samalah tu. Cuma dalam Quran tak sebutlah lembu. Tapi maksudnya itulah dia. Jadi kalau sama je kita buat 5 benda tu, saling tak tumpah macam binatang. Tapi bila kita panggil dia binatang, dia marah kan. Tapi hidup dia betul-betul sebiji macam binatang. Cuma kemas sikit lah. Mana lembu mana? Lembu naik Myvi. Nampaklah elok sikit. Dah lembu tu. Kalau jadi doktor kan, buat 5 ni saja, doktor lembu nama dia. Tak kira siapa-siapa lah. Perdana Menteri lembu. Kalau setakat 5 ni je dia buat. Tak nak bagi jadi lembu, nak bagi jadi binatang, kena tambah lagi 2. Berlengkapnya jadi 7 semua sekali. Apa tu lagi 2? Yang pertama berilmu, yang kedua beramal. Sebab apa? Binatang tak berilmu. Mana ada lembu pergi ngaji? Ada lembu betina datang kuliah muslimat.
Tak ada, tak pernah lagi tengok ada binatang berilmu, pergi mengaji, kitab, kuliah dan sebagainya, tak ada. Ni orang panggil ajak datang kuliah pun tak nak pergi. Kan, kalau betul dia sibuk ada perkara, tapi takkan tiap-tiap kali kuliah sibuk manjang. Sekali-sekala boleh tahan kira. Nak ni asal kuliah tak ada. Tapi bila panggil ada makan, dia laju. Orang kata ada makan, ada daging lembu. Tengok lembu makan lembu. Apa tu? Bahagian makan laju, bahagian orang suruh mengaji tak mau. Tak mau. Itu berilmu. Yang kedua, yang ketujuh lah, iaitu yang terakhir, beramal. Berilmu sahaja tak boleh. Sebab tujuan kita berilmu sebab kita nak beramal. Dia point sebenarnya nak beramal. Dia gini, rentetan dia lah. Paling mustahaknya kita ni datang ni daripada syurga. Tok kita Nabi Adam AS dicipta di dalam syurga. Syurga segala nikmat, tak ada kedukaan, tidak ada kesedihan, tidak ada kehampaan, semua elok aja dalam syurga. Sonok. Tak ada benda sedih, tak ada apa-apa, sonok. Tetapi kalaulah Nabi Adam tak turun ke bumi, nescaya kita semua pun tak dapat mengecapi syurga. Sebab apa? Sebab dalam syurga tidak beranak pinak. Jadi ada hikmah Allah turunkan Nabi Adam AS ke bumi. Cumanya pasal makan buah kuldi itu jadikan cerita. Tapi jangan kita kata Nabi Adam jahat, buat salah. Tak, bukan pasal jahat. Cuma Allah jadikan ia sebagai satu bentuk cerita pada kita, dan sebagai satu pengajaran bahawa nak menunjukkan manusia itu al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat lupa, tempat lalai, tempat leka. Manusia ini normal, sering buat salah dan silap. Sebab apa? Sebab dia lemah. Sebab hanya satu saja yang tak pernah buat silap dan salah, iaitu Allah. Lain daripada Allah serba kekurangan, termasuk diri kita. Manusia kurang. Jadi manusia ada silap dan salah lah. Jadi tapi Allah nak tunjuk pula, silap tu tak apa. Sebab itu kamu, memang aku cipta begitu. Barang kurang mesti ada silap. Tapi bila kamu silap, kamu segera memohon maaf. Betul Allah turunkan ayat, innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya aku kasih pada orang yang bertaubat. Yang pelik ni, dah buat salah, buat jahat, tak bertaubat. Dah buat silap, buat salah, tak reti nak minta maaf. Tu baru jahat. Manusia yang jahat ialah manusia yang dah buat salah tapi tak rasa bersalah. Ni jahat. Inilah bala segala bala di akhir zaman kita hari ni. Lepas tu kita tengok hari ni, orang selamba pegang botol arak, Melayu Islam, buh dalam gambar, buh dalam Facebook dia. Bangga, tak rasa malu dan tak rasa takut. Kurang-kurang kalau hang memang minum arak sekalipun, biar malu tu ada dulu. Malu lah nak tunjuk kat orang aku buat maksiat ni, sorok minum belakang-belakang. Zaman dulu pun minum arak gak, tapi malu tu ada. Zamanlah malu sudah diangkat. Kan? Sudah diangkat kerana iman lemah. Sebab Nabi kata sebahagian daripada iman itu ialah malu. Apa jadi malu tu hilang? Sebab imannya pun hilang separuh. Apa iman hilang separuh? Apa makna iman? Makna iman yakin, percaya. Kepercayaannya atau keyakinannya pada Allah hilang separuh. Lepas tu dia dengar agama tak berapa yakin. Kan tak? Ya ke? Dia kata. Kan? Dia kata tak, aku semayang ke tak semayang ke sama je, aku tetap kaya kak. Dia tak yakin dengan agama. Hari ni orang mana yakin dengan agama? Orang yakin dengan sains, yakin dengan logik-logik akal, yakin dengan doktor. Bukan salah kita makan ubat, tapi letakkan kesembuhan itu milik Allah, bukan ubat. Ubat usaha ikhtiar makhluk. Ni sombong. Kenapa? Sombong sangat. Dah sampai bila nak cocok? Nak tanya. Sampai bila? Nak berapa dos? Nak sampai bengkak tangan-tangan? Nak bila nak balik pada Allah? Kenapa tak taubat pada Allah? Hilangkan semua barang maksiat atas muka bumi. Kita ada kuasa. Tutuplah habis pusat judi, tutup habis barang-barang maksiat. Nyanyi nyalak dalam TV, tutup. Jangan ada. Nak berlakon boleh, tapi tutup aurat. Ikut landasan syarak. Tak nak gak. Yang maksiat jalan juga. Lepas tu duduk gaduh kepala. Kenapa tak selesai-selesai COVID? Nak selesai macam mana hang lawan hukum Allah? Tu cerita dia.
Takkan selesai lah. Akan datang lagi macam-macam bala pas ni. Nah, pas satu-satu. Sebab kedegilan manusia. Berapa degil? Sebab yakin percaya bukan lagi pada Allah, yakin percaya pada dirinya sendiri semata-mata. Rasa diri sendiri pandai sangat, cerdik sangat, dah mengaji sampai Oxford, ngaji sampai luar negara, hebatlah, PhD saja 8 kali. Dia rasa dia pandai, dia rasa dia cerdik, kan? Akhirnya dia rasa dia boleh selesaikan segala masalah. Selesai lah, tengok. Jangan panggil doktor Malaysia, mungkin doktor Malaysia tak tinggi mana. No, panggil doktor luar negara. Seluruh dunia tak dapat selesai masalah COVID. Mana kepakaran kamu? Hebat sangat teknologi kamu, kan? Teknologi kedoktoran, siap ada laser, siap boleh x-ray, boleh scan sampai dalam, mikroskop tu boleh check sampai nanopartikel, sampai barang kecil-kecil halus boleh tengok. Apa buat nak tengok? Allah nak tunjuk, kamu yang pandai atau aku yang pandai. Kita kena tunduk pada Allah, mengaku kebodohan diri. Nak? Sebab tu kita sujud. Siapa pun kamu, hebat mana pun pangkatmu, hebat mana pun jawatanmu, siapa pun namamu, hebat mana pun lakunya muka kamu, saat kamu semayang di hadapan aku, sembam muka kamu atas tanah, atas lantai, sama taraf dengan tapak kaki kamu sendiri. Itu menunjukkan ketundukan. Tapi manusia tak nak tunduk. Manusia sombong dengan Allah Ta'ala. Dia rasa dia sudah pandai, dia rasa dia sudah cerdik. Sedangkan kepandaian dia pun kurniaan daripada Allah. Ini yang berlaku. Bila imannya lemah, dah nak macam mana iman kuat? Mengaji agama tidak. Mengaji agama tidak. Mengaji sifat 20 tidak. Akidah, tauhid tak tahu duduk tang mana. Macam hari ni lah orang cuci kuil. Alasan dia kata tolong menolong. Betul, tolong menolong. Tapi boleh ke tak boleh dalam hukum hakam agama? Allah bagi ke tak bagi? Dia kira pada pandangan dia saja. Kalau ikut saya tak salah. Itu ikutmu. Ikutmu ke ikut Allah? Bumi ni siapa punya? Kamu punya ke Allah punya? Aduh. Ini manusia zaman hari ni. Jaga-jaga. Kan? Yang hari tu geng cuci kuil tu bukan mak rempit. Bukan mak isak dadah. Budak kolej. Nak ceritanya budak ni patut budak pandai dah. Kan? Tapi pandainya dunia saja, akhiratnya zero. Ni yang berlaku. Salah siapa? Kita ibu bapa pun nak tak meletakkan peranan untuk didik anak-anak kita. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis. Kan? Apa nama Nabi kata? Anak-anak ni ibu bapa lah fa'abawahu. Ibu bapa mereka lah yang akan mencorakkan kain anaknya. Yuhawwidanih au yunassiranih au yumajjisanih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah ni maknanya dia bertuhankan Allah asalnya. Tapi kalau kita tak didik dia, maka dia akan lahir sebagai yuhawwidanih, kata Nabi, jadi Yahudi. Yunassiranih, jadi Nasrani, Kristian. Yumajjisanih, jadi orang Majusi, sembah api. Nabi kata, bukan kita kata, Nabi kata. Mana kalau kita tak jagalah, tak didik anak kita dengan pendidikan agama, walaupun cemerlang dalam bidang dunia, hebat jadi doktor, jadi doktor pakar, jadi peguam, jadi itu ini, tapi agama kosong, zero. Akhirnya dia tak tahu apa yang sah, apa yang batal, apa yang boleh, apa yang tak boleh dari sudut undang-undang hukum hakam Allah. Akhirnya buat pakai kut hentam. Bila hentam, esok akhirat dia kena hentam. Jangan buat pasal. Ada. Hari ni orang mengabaikan ilmu agama. Abai. Mana orang nak mengaji? Minta maaf cakap lah. Pengalaman saya kuliah mana-mana tempat, rata-rata umur 40 ke atas. Adalah sikit seorang dua, tak ramai. Mana pergi umur 20-an? Baik laki, baik perempuan. Mana pergi? Mana pergi? Siapa tu kalau bukan anak-anak kita? Siapa yang nak bawa masa depan Islam di masa akan datang? Ni kita nak bicara tentang 7 tadi tu. Kalau sakat buat 5 ni, binatang pun buat. Tapi kita duk risau dia punya dunia. Kan nanti nak kerja apa nak. Binatang pun kerja. Kalau setakat nak bangga kerja, binatang pun kerja. Tapi membezakan kita dengan binatang berilmu dan beramal. Kalau berilmu tak ada, amal tak ada, nak gimana? Kita nak beramal asalnya. Kita nak kembali kepada syurga. Sebab itu asal usul kita. Kampung halaman kita ialah syurga. Sebab Nabi Adam dicipta di sana. Jadi kita ni, dunia ni bukan tempat kita. Dunia bukan tempat kita. Dunia ni sebelum kita duduk sudah ada makhluknya.
Nah, iaitu makhluk jin. Jin dah lama dah duduk kat bumi. Bumi lama dah Allah cipta. Lepas tu yang Allah ciptakan satu khalifah. Allah sebut dalam suratul Baqarah ayat 30. Kan? Aku nak ciptakan satu khalifah. Lepas tu malaikat kata kamu nak jadikan mereka bertumpah darah, bergaduh dan sebagainya. Allah kata aku lebih tahu atau engkau lebih tahu. Maksudnya Allah utuskan, Allah hantarkan kita manusia atas muka bumi untuk betulkan keadaan di muka bumi. Tapi ingat, kita ini bukan tempat kita. Tempat kita asalnya adalah syurga. Itulah kampung halaman. Jadi dunia ni ala kadar sudah. Bak kata tok guru kita, tok guru kami, tok guru Siddiq Noh, dia kata dunia ni macam RNR je. RNR. Orang pergi RNR buat apa? Kencing gitulah, kencing. Singgah semayang. Ataupun lapar perut, makan sikit, buat alas perut. Kan? Ataupun kalau ngantuk, tidur sejenak sekejap. Nak ambil tidur 15 minit itu, lepas tu nak sambung balik perjalanan. Senang ceritanya RNR ni orang buat duduk untuk nak sementara, sat-sat gitu je. Mana ada orang bawa dengan batu-batu, dengan simen, dengan kereta sorong, dengan cangkul apa semua, bawa ke RNR nak bina rumah kat situ. Kan? Pegawai pelah pun ni tanya, awak nak buat apa ni? Saya nak buat rumah, saya nak duduk sini. Pegawai pelah kata, mana boleh duduk sini, ini RNR. Tak, saya tak kira saya nak duduk sini. Pegawai pelah tengok atas bawah, dia kata, makcik ada minum air ketum ke makcik? Macam mabuk je. Mana ada orang bina rumah kat RNR? Jadi maksud ni memanglah habis tak payah bina rumah kat dunia Ustaz. Bukan tak payah bina rumah. Rumah tu ala kadar sudahlah. Kita ni lebih pada cukup dah ni ibu-ibu sekalian. Lebih pada cukup dah kita ni. Rumah kita semua ada dah. Kan? Ruang tamu ada, biliknya ada, bilik airnya ada, macam-macam ada, dapur ada. Kelengkapan alat pun serba cukup, macam-macam canggih ada dalam tu. Apa lagi yang kita nak pulut? Bahagian dunia tak habis-habis, kan? Yang nak pulut ni bahagian akhirat. Itu tidak ada jaminan. Bahagian dunia tak apa, tak payah risau. Kita duk risau sangat anak kita, takut nanti dah besar nak kerja apa, kan? Kita takut nak kerja apa tu sebab takut dia nak makan apa. Orang sebenarnya tujuan kerja apa semua ni sebab nak makan je. Nak makan untuk kelangsungan hidup. Adakah nak makan tu untuk kelangsungan hidup atau nak makan tu sebab nak bermewah-mewah dalam hidup? Tak cukup makan, ketua Allah bagi penyakit. Lepas tu saya nak tanya soalan mudah. Yang banyak terlantar kat katil hospital tu sebab banyak makan ke kurang makan? Banyak makan, cing manis banyak makan, sakit jantung banyak makan, bukan pasal kurang makan. Jadi makna kita ni lebih dah, cukup dah, bahagian makan pun semua cukup. Lepas tu kita duduk risau anak kita besok besar nak kerja apa, nak makan apa. Allah jamin lah, tak payah kata yang duduk di bandar tu, duduk dalam hutan. Orang asli yang duduk dalam hutan pun kenyang menyanda makan, perut sampai buncit. Padahal duduk dalam hutan kan ada Tesco. Bukan ada supermarket, tapi cukup makan. Siapa yang jamin tu? Allah. Dan kalau yang dalam hutan boleh yakin pada rezeki Allah, takkan kita yang duduk bandar tak boleh yakin rezeki Allah? Bodohlah maknanya. Tapi kita ni dimomok-momok, ditakut-takutkan oleh puak-puak kafir laknatullah. Dari dulu kita diajar begitu, didoktrin berpuluh tahun masuk dalam kepala gitu. Kalau tak belajar SPM, tak ada diploma, tak ada degree, nak kerja apa, itulah yang dimomok-momokkan, ditakut-takutkan pada kita. Tapi kita tak pernah fikir, kalau tak ada keyakinan kepada Allah dalam hati, kita nak jadi apa? Nak mati sebagai apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Tu Allah pesan, jangan mati selain daripada Islam. Kenapa Allah sebut gitu? Kalau kita tengok ayat ni, kami mengaji tafsir Quran di pondok. Mula Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu. Maksudnya ayat ni Allah cakap dengan siapa? Allah cakap dengan orang-orang beriman. Makna orang tu beriman dah, mengucap dah dua kalimah syahadah, orang beriman. Tapi hujung ayat Allah kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam.
Kenapa Allah pesan jangan mati dalam melainkan Islam, sedangkan Allah cakap ni dengan orang beriman dah? Mana orang beriman? Kalau orang beriman mesti mati beriman. Belum tentu. Tu maksud dia. Jangan ingat kamu hidup, kamu lahir sebagai orang beriman, kamu lahir sebagai orang Islam, kamu mati confirm Islam. Belum tentu. Berapa ramai lahirnya Islam, matinya kafir. Ni jaga. Yang lebih kita takut kafir yang kita tidak sedar. Tahu-tahu rupanya Allah tak terima iman dia. Mati-mati, malaikat datang, malaikat kata kamu, Allah tolak keimanan kamu. Jenuh. Nak boleh bangkit balik, nak buat betul balik, tak boleh dah. Kan? Ni ramai. Mana boleh cuci kuih tu rosak akidah. 25 Disember lepas, bulan 12 itu, sambutan Christmas. Anak kita kerja dengan tokek orang Kristian. Dia paksa pekerja suruh pakai topi Santa Claus dia. Siap dengan janggut lagi. Orang suruh bela janggut ikut sunnah Nabi, tak nak. Janggut Santa Claus pakai sangat. Boh ni. Itu dah menyerupai pakaian orang kafir. Agama dia, kepercayaan dia. Rosak akidah tu. Dia jawab, "Daklah saya bukan apa, saya kerja je Ustaz." Orang tak tahu mana boleh, mana tak boleh. Sebab bukan mengaji pun. Kalau binatang buat, Allah tak hukum. Sebab Allah tahu dah binatang, dia tak berilmu dan tidak beramal. Bahagian dia kembali jadi tanah. Lepas tu ada Allah sebut dalam ayat Quran, orang-orang seperti ini, bila bangkit di hari kiamat, mereka tengok binatang-binatang kembali jadi tanah. Tak ada binatang masuk neraka. Mereka balik jadi tanah balik je. Akhirnya mereka cakap dengan Allah, "Ya Allah, andaikah baiknya kalau dulu engkau jadikan aku binatang, nescaya aku tak akan dibakar dalam api neraka, tapi hanya kembali menjadi tanah." Dia sendiri minta dia nak jadi binatang, sebab dia dah nampak apa azab yang dia kena terima. Jangan buat pasal. Hari ni bila kita kata binatang marah, padahal nanti esok dia jadi gitu. Betul tak? Kan? Sama-sama kita renung. Kita nak sangat anak kita mengaji universiti, bagus dah. Mengaji universiti tu dah bagian agama. Bagian agama macam mana? Lepas tak lepas? Terus terang saya cakap, pengajian agama di sekolah-sekolah, sekolah kebangsaan khususnya, tidak memadai. Tidak cukup. Nak cukup macam mana? Ibu-ibu cuba fikir. Saya pun dulu jurusan itu juga, sains. Kita nampak benda ni. Sekarang bila kita ngaji pondok, baru kita perasan, baru kita nampak. Sains saja, sains tu ilmu besar dia, nama besar dia. Pecah dia 3. Ada namanya fizik, kimia, biologi. Matematik pecah tak? Ada matematik moden, ada matematik tambahan yang orang sebut ADMAT tu. Ni pecah-pecah. Tapi bila pendidikan agama Islam, seketul je. Satu, pendidikan agama Islam. Cukup ke saya nak tanya? Sedangkan pendidikan agama Islam tu pecahnya banyak. Ada tauhidnya, ada fiqahnya, ada tasawufnya, ada sirahnya, ada tajwidnya. Macam-macam pecah. Tiba-tiba semua tu dihimpun sekali jadi satu subjek. Cukup ke tak cukup? Batu hari ni orang hanya pegang pendidikan agama ni, asal ada sudahlah. Kira gitu. Macam barang aksesori, bukan barang main dia, bukan utama dia. Ala kadar gitu sahaja. Dan kalau agama kita buat ala kadar, sok di hari kiamat Allah buat kita ala kadar nak? Tanya balik diri kita masing-masing. Kan? Gitu. Jadi tujuan kita nak balik ke syurga. Tapi nak balik ke syurga ada maharnya. Tahu mahar? Maknanya ada bayarannya lah. Bayarannya apa? Iaitu pahala. Sebab janji Allah, siapa yang banyak pahalanya barulah boleh masuk syurganya. Jadi kita nak pahala supaya kita dapat kembali ke tempat kita, iaitu syurga. Kalau tak cukup mahar, silap-silap pergi masuk neraka. Jadi nak kena pahala. Nak dapat pahala kena buat apa? Kena buat amal. Sebab pahala akan diberi atas amal. Amalan-amalan. Amalan mana? Amalan ibadah lah. Semayangnya ke, puasanya ke, apa-apalah. Itu amalan tu luas lah. Allah bagi ruang yang luas untuk kita. Kan? Kita minat benda, minat semayang, semayang. Tak cukup yang wajib, kita buat yang sunat. Tambah-tambah, fastabiqul khairat, bertambah-tambah dalam kebaikan. Kan? Tapi amal tu kalau nak boleh pahala Allah, amal tu kena sah.
Sebab amal ni ada dua pula, ada sah, ada batal. Macam mana batal? Bila amalan tu buat tak kena cara yang Allah tetap. Dia mesti kena ada cara. Jangan asal niat kita baik tapi cara tak kena, tak boleh. Kan? Saya niat baik tapi cara tak betul, tak boleh. Contoh, dalam banyak-banyak amal ibadat apa yang paling besar, yang paling tinggi darjat dia? Iaitu sembahyang, solat. Solat paling tinggi sekali. Amalan pertama yang Allah akan cek di padang mahsyar, solat dulu. Sembahyang dulu Allah cek. Sebab tu kata ulama, kalau okey solatnya, maka okeylah ibadat yang lain. Puasa ke, zakat ke, umrah ke, haji ke, korban ke, yang tu semua Allah terima elok. Tapi kalau sembahyangnya KO, sembahyangnya out, tak payah harap dah amalan lain, semua Allah tolak. Ni ada orang puasa, sembahyang tidak, tak jadi, tak terpakai, tolak habis. Maka sembahyang paling utama, sembahyang paling hebat. Dan sembahyang dalam ibadah-ibadah lain Allah turunkan kat malaikat Jibril dalam bentuk wahyu hantar kat Nabi. Tapi main dengan solat dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ni, kita nak sambut Isra Mi'raj dekat dah. Dan dalam bab solat Allah jemput sendiri, Allah suruh malaikat Jibril iring Nabi naik ke langit kerana Allah nak beri sendiri terus direct pada baginda Nabi SAW, nak menunjukkan solat tu besar, hebat. Walaupun ia hebat, kalau tak kena cara, dia tak jadi hebat. Macam mana? Seorang perempuan yang dalam keadaan haid ataupun nifas, tiba-tiba dia sembahyang. Dia haid ni, tak habis lagi tempoh haid dia, ataupun nifas dia tak habis lagi, duk keluar darah, tiba-tiba dia pergi sembahyang. Apa hukumnya? Ulama jawab, hukumnya haram. Walaupun niat, saya nak buat benda baik ustaz, saya nak buktikan walau saya haid, tapi saya tetap nak sujud pada Allah, saya nak sembahyang. Niat kamu baik, tapi cara kamu tak kena. Sebab apa? Sebab mana boleh sembahyang dalam keadaan kamu tidak bersuci, kamu dalam keadaan haid, kamu tidak bersuci, hukumnya haram. Apa makna haram? Makna haram, buat dapat dosa, meninggalkannya boleh pahala. Jadi bila dia sembahyang dalam keadaan haid, dia bukan dapat pahala, dia dapat dosa. Apa makna dosa? Murka Allah. Padahal dia sembahyang tu, dalam sembahyang pun Allah boleh murka dia sebab tak kena cara. Jadi nak ceritanya sini, dia dengan cara yang betul, baru sesuatu amalan itu diterima Allah. Bila Allah terima, sah, Allah pun kurniakan pahala. Bila dapat pahala, itulah jadi mahar kita untuk boleh ke syurga Allah. Soalannya, nak dapat cara tu macam mana? Dengan menuntut ilmu. Sebab tu dua tu tadi saya cerita panjang ni, nak ceritakan dua ni. Apa tujuan ni? Kenapa kita kena mengaji? Kenapa kita kena beramal? Tujuan kita mengaji supaya mengesahkan amal. Itu tujuan dia. Kita belajar kuliah, macam-macam kitab kita belajar. Tujuan dia nak supaya amalan kita tadi diterima Allah. Ada 3 ilmu yang wajib atas kita: tauhid, fiqh, tasawuf. Tujuan kita mengaji tauhid supaya amalan kita itu direct untuk Allah semata, bukan untuk yang lain. Kan? Akidahnya tepat, hanya Allah. La ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Aku buat ni semua untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku, matiku hanya, bukan yang lain, hanya kepada Allah saja, Tuhan sekalian alam. Itu akidah, itu tauhid. Tu kena mengaji sifat 20, wujud, kidam, bakok, bagi kemas hati kita yakin pada Allah. Lepas tu ngaji pula ilmu fiqh. Ilmu fiqh mengaji tentang syarat-syarat rukun-rukun ibadat, perkara yang membatalkan solat. Kita kena tahu. Takut-takut kita semayang, kita buat benda yang batal, kita terus juga semayang. Sedangkan batal dah, kita teruskan juga semayang, hukumnya berdosa. Macam ulama sebut, dia semayang sah depan contohnya. Kalau muslimat mungkinlah jarang-jarang benda ni berlaku. Tapi kalau muslimin, dia selalu. Semayang Jumaat lagi lah, sah penuh ramai belakang ni. Sekarang ni tak apa, dia jarak-jarak boleh gak celah-celah nak keluar. Kalau yang dulu tu rapat semua kan, tiba-tiba dia terkentut, dia duduk sah depan sekali, dah batal dah, uduk tak ada sebab dia dah terkentut. Tapi nak keluar segan sebab duduk depan sekali, nak keluar kot mana, tak boleh nak keluar kan. Lah kali dia buat acah-acah semayang. Orang rukuk, dia pun rukuk. Orang i'tidal, dia pun i'tidal. Ulama jawab hukumnya haram dan setiap perbuatannya dapat dosa. Sebab apa? Sebab dia mengerjakan perbuatan solat sedangkan dia sudah tidak ada wuduknya, sudah tidak sah.
Sebab perbuatan semayang tak boleh buat main-main. Berlakon-berlakon pun tak boleh. Itu dalam filem tu. Dia berlakon-berlakon semayang. Tak boleh. Ulama kata kalau mu nak syuting juga, nak tunjukkanlah dalam filem kamu ni ada Islamiknya kan. Bagus tak apa, niat tu baik. Tapi biar kena cara. Ulama kata semayang betul, solat sunat mutlak. Tak apa. Semayang solat sunat biasa. 2 rakaat, ambil uduk betul, semayang betul-betul. Lepas tu kamera rakam je lah. Lepas tu nak kat tang mana terpulang. Tapi kalau sekadar actionnya, dah duduk tahiyat akhir dah. Duduk siap-siap tu, action. Dia pun buat-buat baca, Assalamualaikum. Sedangkan dia tak ambil uduk. Dia tak semayang daripada takbir. Dia buat main-main dalam semayang. Hukumnya haram. Mana boleh main-main dengan Allah Ta'ala. Tak payah kata Allah, dengan sultan pun kita tak berani main-main depan dia. Kerana hormat dia. Sedangkan sultan-sultan pun manusia gak macam kita. Itu pun kita jaga. Ini kan Tuhan yang cipta kita. Tuhan kan manusia. Mana boleh buat main-main depan Allah Ta'ala kan? Hari ni sebab orang tak reti, dia main kod dan. Sebab apa? Ilmu lah tadi. Ilmu tak ada. Kemudian pula ada setengah pula penyakit. Bagus dah dia mengaji, dia berilmu, belajar rajin dan sebagainya, tetapi tidak beramal. Baru kita nak masuk kitab kita ni. Dah nak habis dah waktu. Dia kata apa? Selama engkau tidak beramal, maka engkau tidak akan mendapatkan ganjarannya. Maknanya kalau ilmu kamu banyak sekalipun, tapi kalau kamu tak beramal, mana akan dapat pahalanya. Sebab nak boleh pahala dengan beramal. Contoh, kita pandai, kita ada belajar bidang pertanian. Masuk kursus, macam-macam kursus masuk. Sijil lambat-lambat kat rumah. Pandai dia, pandai. Dia tahu macam mana nak tanam pokok pisang, pandai, pokok betik pandai, rambutan pandai, durian musangking ke musang apa pun semua dia pandai. Tapi dia tak tanam. Boleh tak buah? Banyak dia ilmu dia. Han cakap dia, han nak buah apa? Nak tanam pokok apa? Aku ti semua. Lepas tu kita tanya, dah ada pokok han tanam? Tak, aku tak tanam lagi. dah tu nak boleh buah benda. Tu. Sama ke orang tu ilmu ni banyak tapi dia tak beramal, nak dapat pahala macam mana? Nak beramal ni kenalah nak pahala ni kenalah beramal. Nak buah kenalah tanam pokoknya, benihnya. Begitu. Jadi jaga-jaga juga. Tadi satu hal orang tak nak mengaji, tu satu penyakit. Satu lagi penyakit pula yang kita ni bagus dah, kita datang kuliah mengaji macam-macam kuliah, masjid sana pergi, habis pergi kan. Tapi hati-hati, akan diserang penyakit. Sebab kita ni sentiasa hidup dalam ujian. Tak boleh lari. Tak boleh lari. Selagi mana kita hidup kan, selagi mana kaki, kedua-dua belah kaki kita kanan dan kiri tu tak masuk dalam syurga Allah, tidak ada zon selesa, tidak ada zon selamat. Hatta ustazah, hatta ustaz, hatta tok guru, hatta wali pun belum tentu selamat. Dalam kitab Jaharul Mawhub ada cerita tentang wali yang matinya mati kafir. Wali tu mati kafir. Mana nak ceritanya, tak ada istilah selamat selagi mana tak masuk dalam syurga Allah. Sama juga orang alim, ilmu banyak, belum tentu selamat lagi. Kita mengaji merata tapi tak beramal, tak jadi apa gak? Ngaji kan main. Datang kuliah nampak lembut je nampak. Kan? Duduk depan ustaz pun gitu je. Kan? Balik rumah suami tegur sikit. Macam mana bahagian beramal? Ilmu dah tu. Ilmu keliling masjid dia ambil ilmu. Siap ustaz tu nak balik, dia tanya lagi, ustaz tadi saya tak faham, tanya soalan tu bagus. Tapi nak bahagian beramal berat. Sebab tu kita kena cubalah sedaya upaya. Ada. Tu suami dia tegur, dah awak pergi kuliah kan, tak baik tinggi-tinggi suara dengan suami, nanti masuk neraka. Dia jawab balik, pandai dia jawab. Dah awak seorang kan masuk syurga. Ada betul tak? Tapi bukan sinilah, tempat lain. Muslimat sini bagus. Ada kan? Nak ceritanya payah bahagian beramal. Sebab tu dia kata selama engkau tidak beramal, maka engkau tidak akan mendapat ganjarannya. Sebab tu orang perempuan muslimat sekalian,
Kan, muslimat ni dengan muslimin, teruk muslimin lagi nak bagi anak masuk syurga. Sebab muslimin dia kena berjuang, berjihad, tunjukkan sanggup korban nyawa demi agama Allah. Barulah boleh nak dapat syurga Allah. Tapi bagi muslimat, dua saja dia kena buat. Taat perintah Allah, taat perintah suami. Nabi kata, pilih pintu syurga mana dia nak masuk. Kalau dia boleh buat dua ni saja. Nah, ada tak? Orang tanya, dah mana haji? Nah, perempuan dapat buat dua ni saja boleh sampai ganjaran besar Allah bagi. Masuk pintu syurga mana pun boleh. Memang mu cakap macam tu nampak macam senang. Cuba mu jadi perempuan tengok. Payah nak jaga dua ni, payah. Payah. Kadang-kadang Allah uji ada orang tu dia boleh taat suami tapi taat Allah pula tak boleh. Tengok dia bagus, tulis komen kat dalam Facebook, dia nampak mesra dengan suami dia, dia suka masak-masak, buat video. Kan zaman hari ni orang suka buat video. Buat video masak-masak untuk bagi suami dia. Kita tengok dia dengan suami sangat bagus, tapi dia dengan Allah pula KO. Mana? Tudung tak pakai. Tudung tak pakai. Nah, lepas tu pakaian seksi, nampak aurat gitu gini. Nah, dia dengan Allah out, dengan suami nampak okey. Ada orang pula tutup litup ni, pakai tutup nampak mata saja. Oh, bagus dah tu. Kan? Solehahnya bagusnya. Nah, dia dengan Allah tu kuat dia punya ketaatan. Dengan suami pula dia berkasar. Nak boleh dua-dua elok, payah. Kan? Tinggal lagi payah-payah pun kita kena berusaha. Sebab apa? Sebab syurga Allah bukan murah. Bukan bermudah-mudah. Kemudian dia bawa datang sebuah kisah. Diriwayatkan bahawa seorang laki-laki dari Bani Israel. Okey, ada seorang laki-laki, ni cerita lama. Zaman Bani Israel. Jadi ada seorang lelaki Bani Israel, dia beribadah kepada Allah. Jangan pelik pula tengok Israel beribadah pada Allah. Ni Israel dulu kan Israel sekarang. Israel dulu, Bani Israel, Bani itu maksudnya keturunan. Jadi bila sebut Bani Israel maknanya keturunan Israel yang dulu-dulu. Sebab nabi-nabi zaman dulu banyaknya daripada keturunan Israel. Baik. Jadi dia kata ada seorang lelaki dari Bani Israel, dia beribadah semayang lah kot. Kan, ibadah cara dia lah zaman dulu punya, ikut syariat Nabi zaman dululah. Dia beribadah pada Allah lama mana? Selama 70 tahun. Bukan 7 tahun, 70 tahun. Sekira-kira kalau zaman kita ni satu usia lah. Maknanya sepanjang hidup lebih kurang gitulah. Nah, Allah berkehendak menampakkan kedudukannya kepada para malaikat. Kemudian Allah tunjukkan kedudukan lelaki ini pada malaikat. Ada satu malaikat Allah tunjukkan kedudukan makam lelaki tu pada malaikat ni. Nah, kemudian Allah mengutus malaikat kepadanya. Malaikat ni Allah dah tunjuk kat dia. Lepas tu Allah perintah malaikat ni pergi turun ke bumi ni, nak pergi jumpa lelaki tu, lelaki yang beribadat selama 70 tahun tu. Allah mengutus malaikat padanya untuk memberitahunya bahawa dengan ibadahnya itu dia tidak pantas masuk syurga. Nah, dia ibadat 70 tahun. Nah, lepas tu Allah hantar malaikat pergi bagi tahu kat lelaki tu, kamu ibadat 70 tahun belum dapat lagi syurga. Tak dapat masuk syurga. Dia kalau tak dapat masuk syurga maksudnya masuk mana? Dia dua je. Ada dua. Tak, saya syurga tak masuk, neraka pun tak masuk. Lepas tu hang duduk tak mana? Duduk tengah-tengah. Mana boleh duduk tengah-tengah? Terajang malaikat masuk dalam neraka. Dia antara dua je. Kalau kita dapat masuk syurga, maknanya tak masuk neraka. Kalau tak dapat masuk syurga, automatik maknanya masuk neraka. Jadi nak khabarnya lelaki ni, malaikat tu bagi tahu dia, hang ibadat 70 tahun selama ni, nak belum lagi dapat masuk syurga, maknanya masuk neraka. Allahu Akbar. Padahal 70 tahun ibadat tu. Aduh. Kita belum sampai lagi 70 tahun. Tu dia. Kemudian apa jadi? Setelah disampaikan berita tersebut, malaikat tu bagi tahu kat dia, malaikat tu jumpa dia. Ahli ibadah itu berkata, ahli ibadat ni jawab balik. Mungkin malaikat ni menyerupai rupa manusia, datang jumpa dia. Datang jumpa rupa malaikat betul,
Terkejut lah dia. Datang sebab malaikat boleh menjelma. Datang rupa manusia, datang kat dia macam ada kita tengah duk kuliah gini. Lepas tu kita semayang, tiba ada satu orang datang bagi kita kata, hang kuliah lah banyak mana pun, hang semayang banyak mana pun, hang tak dapat lagi masuk syurga. Kita nak jawab macam mana? Tengok macam mana lelaki ni jawab. Bila ada orang bagi tahu kat dia, hang tak dapat masuk syurga pun, hang ibadah 70 tahun ni. Ahli ibadah itu jawab balik, dia kata, kami diciptakan untuk beribadah, maka sudah seharusnya kami beribadah kepadanya. Laki ni jawab, maksudnya seolah-olah maksudnya macam ni. Laki tu kata, aku ni Allah cipta untuk ibadat pada dia. Soal syurga neraka bukan aku punya hal, bukan aku punya bicara. Itu hak Allah. Allah nak bagi syurga pada siapa yang dia nak bagi, itu hak dia. Allah nak bagi neraka, itu hak dia. Hak aku, tanggungjawab aku, tugas aku, ibadat pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Taklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Tu tugas kita. Ni laki ni jawab. Maksudnya dalam erti kata lain, aku tak heran lah dapat syurga ke tak dapat syurga ke. Yang penting aku dah melaksanakan tugas aku sebagai hamba. Yang ni apa? Beribadat kepada Tuhan aku. Tu maksud dia. Dia kata, ketika malaikat itu kembali kepada Allah, malaikat tu balik-baliklah kan, Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat. Okey, not situ. Maksud Allah tanya pada malaikat bukan Allah tak tahu, tapi ini sebagai bentuk pengajaran pada kita kan. Allah tak perlu tanya pun malaikat, Allah Maha mengetahui kan. Apa yang dikatakan oleh hamba-Ku itu, Allah tanya kat malaikat. Malaikat pun berkata, wahai Tuhanku, engkau lebih mengetahui apa yang dia katakan. Nampak? Ni betul. Malaikat kata, kalau aku jawab pun kau dah tahu, tapi nak jadikan benda ni sebagai satu pengajaran pada kita. Kalau tak ada dialog ni, kita pun tak dapat pengajaran. Gitu. Jadi Allah Ta'ala berfirman, jika dia tidak berpaling dari beribadah kepadaku, maka aku dengan kemurahanku tidak akan berpaling darinya. Katanya Allah kan, sebab Allah dah tahu dah apa ahli ibadat tu jawab. Laki tu tadi jawab, Allah kata, selagi mana dia tidak berpaling daripada aku, selagi itu juga aku tidak berpaling daripadanya. Maknanya selagi mana dia istiqamah beribadat pada aku, selagi itu jugalah aku istiqamah memberikan rahmatku kepadanya, kebaikan-kebaikan. Sebenarnya bukan pasal laki itu tak dapat masuk syurga, Allah nak uji dia saja. Ibadat 70 tahun punya baik ikhlas tak dapat syurga. Cuma Allah nak test, Allah nak uji. Dalam erti kata lain, maksudnya bab kita hari ini ni, pengajaran dia, jangan kamu bergantung dengan amalanmu. Dalam kitab hikam dia ada sebut, Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari ada sebut, jangan bergantung dengan amal. Kalau kita bergantung dengan amal, kalau diuji macam orang dalam cerita ni, dia duduk kuliah gini kan, tiba datang kata, hang kuliah lah, hang rajin lah tulis nota, ustaz cakap apa semua hang tulis. Hang gilah taat suami ke, hang semayang lah tak tak pernah tinggal ke apa kan, hang tutup lah aurat, tutup habis sampai nampak mata saja pun, hang tak dapat masuk syurga. Kalau kita jenis bergantung amal, kenapa pula? Saya dah buat dah kan. Kita buat tu kerana kita hamba pada Allah. Nak fahamnya situ. Soal Allah nak bagi tak bagi, tu hak dia, tu hak Allah, bukan hak kita. Siapa kita nak komplain? Kita tak boleh komplain Allah. Mujur Allah cipta kita. Kalau Allah tak cipta, mujur Allah cipta kita manusia. Kalau Allah cipta makhluk lain, kalau Allah cipta kita pokok, tak macam duduk kat luar tu, hujan panas kena, sampai masuk orang tebang kita kan. Ada apa faedah apa? Mujur kalau jadi pokok tak apa gak, durian musangking laku gak. Kalau jadi binatang, jadi lembu, baju tak pakai kan, ada jadi lembu. Mujur jadi lembu, boleh gak buat daging korban. Kalau jadi babi babi pun dia tak tahu dia jadi babi, sampailah dia lalu depan cermin, lalu babi kata, dah dia dah tu babi. Dia pun tak pernah sangka. Siapa gak babi-babi pun tak masuk neraka, kembali jadi tanah. Kalau Allah jadikan setan,
jadikan Dajjal, tak naya kita. Mujur Allah jadikan kita ni manusia. Syukurlah. Dalam banyak-banyak manusia pula, mujur Allah jadikan kita manusia yang beriman. Lahir-lahir keluar perut mak tu, tengok ayah kita kain kopiah, mak kita kain tudung. Azan telinga kanan, kamat telinga kiri. Alhamdulillah. Berapa ramai yang Allah jadikan, tak apa dah jadikan dia manusia, tapi jadi manusia yang lahir sebagai kafir. Wek, tengok 3 lai atas dahi. Ayam mah tambi. Nak buat macam mana dah? Kalau Allah bagi pintu hidayah, terbuka dia, dah kembali dah dia pada jalan Islam. Kalau tak, sampai bila-bila dah dia macam tu. Siapa yang tetap? Allah. Kan kita. Jadi kita ni mujur-mujur belaka. Dari mujur tu, syukur. Allah, terima kasih ya Allah. Inilah nikmat terbesar. Nikmat terbesar. Jangan pandang makan minum je nikmat. Nikmat ni. Sebab ni makan minum kita boleh usaha. Ibu-ibu sekalian, boleh tak kita pergi cari duit, pergi beli ataupun pergi masak, kita boleh usaha benda tu. Benda nikmat kita nak dapat tu, kita boleh usaha. Tapi nikmat iman boleh usaha. Allah yang kurnia. Ni semua Allah yang kurnia, Allah yang pilih. Dalam banyak-banyak ni, walaupun rupa kita tak begitu cantik, kan, telinga kembang sebelah contohlah, bukan sini, kan, muka kita tak apa lawa, tak apa, tak lawa, tapi Allah bagi iman. Daripada orang putih, hidung mancung tajam, lawa muka, tapi kafir, humban dalam neraka. Nak apa benda? Betul tak? Jadi jangan pandang bahagian duniawi, pandang bahagian ukhrawi. Jangan pandang tengok orang kafir tu kaya, kaya-kaya dia pun masuk neraka. Kita rumah kecil tak apa, tapi ada iman. Jaga iman bagi elok, supaya kita mati sebagai orang yang beriman, mati sebagai seorang Islam, balik bertemu Allah, kembali ke syurga Allah. Itulah lelaki ni. Malaikat tu khabar kat dia, kamu buat ibadat 70 tahun tak dapat syurga. Lelaki ni steady jawab, dah aku ibadat kerana Allah, bukan kerana syurga, bukan kerana amalan. Tugas aku ibadat pada Allah. Allah suruh ibadat je lah. Allah suruh semayang, aku semayang lah. Allah nak bagi apa, itu hak Allah, bukan hak aku. Gitu. Boleh kita gitu? Kita kena cubalah trainkan, latihkan begitu dalam hati, supaya hati ni duduk di makam reda. Tahu makam reda? Makna makam reda, terima apa saja keputusan daripada Allah. Ada orang Allah uji dia. Dia perniagaan dia maju, laku perniagaan, untung manjang. Kan, orang pun wawancara dia, tanya dia, apa rahsia di sebalik kejayaan kamu ni? Saya tak pernah tinggal solat sunat duha. Dia kata, saya tak pernah tinggal solat sunat duha. Saya baca Al-Waqiah tiap-tiap hari. Ini semua amalan-amalan yang menjemput rezeki. Betul dah, tak salah, betul. Tiba-tiba sekali tu Allah jatuhkan dia bagi lingkup bankruptcy, muflis terus. Bukan sikit-sikit, muflis terus. Habis rumah kena sita, kereta kena tarik, habis balik kampung. Nampak? Kosong apa tak ada. Menong dia depan tangga rumah dia. Aku ni semayang duha tak tinggal. Al-Waqiah aku baca, tapi kenapa Allah tarik rezeki aku? Jadi selama ni kamu bergantung dengan solat duha ke? Kamu tak bergantung dengan Allah yang mencipta duha. Kamu bergantung dengan Al-Waqiah semata-mata, tapi kamu tak tahu siapa yang berkata pada Al-Waqiah tu. Kamu bergantung dengan Allah atau bergantung dengan amal kamu? Bergantung dengan amal, gagal. Sebab kadang-kadang Allah akan uji kita. Allah nak tengok kita dengan siapa kita bergantung. Barulah itu nak tahu iman dia kuat ke tak kuat, kukuh ke tak kukuh. Sembang memang boleh sembang, kan? Tapi Allah uji baru tahu. Dia begitu. Jadi jika dia tidak berpaling daripada beribadah kepadaku, maka dengan kemurahanku tidak akan berpaling darinya. Saksikanlah, kata Allah, wahai para malaikatku, bahawa aku telah mengampuninya. Sebabkan Allah tes hamba ni tadi, dia tetap istiqamah dengan Tuhannya, maka Allah kata, wahai malaikat, engkau menjadi saksi, aku ampun segala dosanya. Allahu Akbar. Kita dekat dunia ni, kita apa saja kita buat, ibadah kita buat, amal kita buat, bukan pasal nak bagi cukup sahaja.
Kan, semayang sunat tarawih nak bagi cukup 20. Bukan semata-mata nak cukup ya kita cuba usaha. Tapi bukan semata-mata tu. Ada pun amal ibadat yang kita buat, kita nak dapatkan dua perkara. Dua benda. Nah, apa dia dua perkara tu? Yang pertama, kita buatlah apa ibadat, kita nak dapatkan keampunan Allah. Maghfirah. Keampunan. Apa guna kita beramal tapi Allah tak ampun dosa kita? Sebab dosa kita banyak, ibu-ibu. Banyak dosa kita. Sama ada dosa kita sendiri secara tersembunyi, atau dosa yang kita buat terang-terangan, atau juga dosa kita dengan makhluk lain, dengan jiran, dengan adik-beradik, dengan mak ayah kita, dengan anak kita. Kita tak tahu. Mungkin ada kita buat orang terluka hati, perasaan, kita tak minta maaf kat dia. Kita buat tak tahu, kawan tu pun simpanlah, pendam sampailah ke hari ni. Kita kadang-kadang kita tahu dia tetap dosa juga. Jadi kita ni dosa banyak. Kalau Allah tak ampun, naya kita. Bak kata Tok Guru, kalau Allah tak ampun dosa kita, automatik kita ni dalam neraka dah. Confirm. Tak payah mungkin dah, confirm kita dalam neraka kalau Allah tak ampun dosa kita. Jadi yang pertama, kita mengharapkan maghfirah. Betul, banyak hadis-hadis sebut, kamu beramal gini Allah ampun dosa kamu, kamu beramal gini Allah ampun dosa kamu. Tujuannya sebab kita nak membanyakkan amal, moga-moga Allah ampun dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak dapat kasih sayang daripada Allah. Tu, yakni dalam bahasa Arab ni panggil rahmat. Tadi maghfirah, keampunan. Yang keduanya rahmat. Kita mengharapkan kasih sayang daripada Allah. Apa guna kita buat ibadat banyak-banyak tapi Allah tak kasih pada kita? Buat apa? Kita nak Allah kasih, Allah sayang. Ada? Kita macam dalam soal dunia sebagai contohlah, kita bekerja keras, pulunlah depan bos, kerja sungguh-sungguh, siap kipas bos tau. Bos kata ada aircon dah, tak saya nak kipas kat kata. Punya jaga bos dia, apa pulun sangat ni? Sebab dia nak dapat kasih sayang daripada bos dia. Sebab bila bos dia kasih kat dia, macam-macam bos dia bagi. Silat-silat kereta bos dia bagi pinjam gitu, ataupun bagi terus je. Kadang-kadang gitu. Kan? Macam tu juga kita belajar dengan tok guru kita. Kita nak dapat kasih tok guru. Bila dapat kasih, dapat segala-galanya. Begitu juga Allah. Sedangkan Allah pula Tuhan milik sekalian alam. Dapat kasih Allah, dapat alam. Ada. Tu. Jadi dua ni kita nak dapat, iaitu keampunan dan kasih sayang. Jadi inilah yang kita kena usahakan. Sebab tu dalam doa, jangan putus berdoa, ya Allah ampunkan dosaku dan kasihkan aku. Sebab dua ni yang kita hajat sangat. Lain tak dapat pun tak apa. Allah tak bagi kita rumah besar, rumah kecil, tak apa, walaupun rumah kecil tapi dua ni dapat, bahagia. Ampun dapat, kasih sayang pun dapat. Rumah yang kecil rasa tenang, sakinah turun, keamanan, ketenangan, kebahagiaan. Apa kena rumah besar, harta banyak, kereta banyak, duit banyak, juta-juta, tapi dua ni tak dapat, keampunan tak dapat, Allah tak ampun dosa kita, rahmat tak dapat. Rumah tu bukan orang kata patutnya rumahku syurgaku, ni rumahku nerakaku. Panas saja dalam rumah. Asyik nak bergaduh suami isteri. Sebab apa? Sebab tak dapat turun rahmat. Kita tak nak yang tu. Jadi dunia ni tak ada masalah lah, kecil besar ke miskin kaya, itu bukan satu masalah. Masalah yang sebenar ialah keampunan dan kasih sayang Allah. Itu yang kita nak capai. Jadi kita berhentilah setakat ni dulu, dan kita akan sambung dan telah bersabda, mana? Betul kan? Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tanda situ nah. Kita sambung dekat situ, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada petang ini yang dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama-sama. Saya ambil masa sikit, sekejap je. Jadi kita sekarang mendekati bulan Rajab. 2 hari bulan 2, kalau tak silap tarikhnya, dah mula masuk bulan Rajab. Jadi menjadi tradisi di pondok-pondok, biasanya akan puasa 3 bulan berturut-turut, Rajab, Syakban, Ramadan. Bukan kerana fadilat-fadilat tertentu, tidak.
Jadi Wahabi kata kita macam-macam pula. Bukan pasal fadilat. Allah nak bagi. Tak ada masalah. Itu terpulang hak Allah. Adapun kita puasa ni, sebab apa puasa Rejab Syakban ni? Sedangkan yang wajibnya Ramadannya. Puasa Rejab Syakban untuk sebagai bentuk latihan. Kita nak latih diri kita supaya nanti Ramadan kita dah steady. Macam orang main lumba lari. Takkan hari-hari pertandingan baru nak lari, krem kaki. Dia kena training dulu. Sebelum hari pertandingan tu dia dah training 2-3 bulan. Masuk hari pertandingan steady lah dia lari. Begitu juga kita. Kalau time-time Ramadan baru nak puasa tu yang menyandar kat tiang. Jajak tengok jam. Kata lambatnya. Tu yang jadi macam tu. Sebab dia tak ada training. Jadi kita train diri kita. Start daripada bulan Rejab kita puasa. Tak semestinya kena puasa genap sebulan. Ambil lah hari-hari mana kita mampu nak puasa, niat betul-betul niatkan puasa sunat, tak kisah. Supaya kita dah terbiasa berpuasa tu. Masuk bulan Rejab, cabaran kuatlah, orang lain makan, kita tak makan. Tapi kita tahan. Pahala pun Allah bagi banyak. Masuk bulan Syakban, dia dah semakin steady. Masuk Ramadan, siap main badminton lagi. Tak terasa lapar. Steady je. Sebab apa? Sebab dah biasa. Jadi di pondok-pondok kami buat begitu. Pondok kami dengan pelajar tahfiz sekali, kami akan puasalah Rejab ni, Syakban dan sampailah Ramadan lah. Jangan Rejab, Syakban puasa, Ramadan tak puasa. Tak jadi tak? Jadi puasa ni, kemudian bila nak berbuka puasa, takkan kosong macam tu je. Kami buat bacaan tahlil. Bacaan tahlil. Nanti kita sediakan borang ni. Siapa yang berminat untuk masuk nama, untuk tahlil, boleh ambil borang, tulis nama. Jadi kita baca tahlil tu, moga-mogalah pahala sampai kepada arwah-arwah. Jadi kat sini dia ada 5. Buh nama. Nama arwah, jangan nama sendiri, takut cepat arwah lagi. Nama arwah lah, orang dah meninggal, mak ayah kita ke, buh. Tapi tak semesti kena 5, walau nombor dia 5. Nak buh 1, 2 pun tak apa. Nak lebih pada 5 pun boleh. Kalau tak cukup 5 depan ni, kalih belakang, tulis belakang. Tulis kat tepi tu, ustaz tengok belakang, ada lagi. Kalih belakang ni ada nama lagi. Buh 10, 20 pun tak apa. Lepas tu bawah nombor 5 ni dia ada tulis RM. Apa makna RM? Ringgit Malaysia. RM tu maksudnya tak wajib. Jangan ingat pula kena bubuh duit ke. Tak. Nak bubuh. Nak bubuh kami terima, tak bubuh kedekut pahit. Itu je. Taklah gurau. Tak bubuh pun tak apa, ikutlah terpulang masing-masing. Cumanya duit sumbangan tu nanti kami ambil, kami belikan barang juadah berbuka puasa untuk pelajar-pelajar berbuka puasa, tu saja. Nampak? Jadi kita belilah kuih ke nasi ke apa. Kalau bagi banyak, kita buat masak-masak nasi ayam ke, ikut bajet yang ada. Bagi jamu makan pelajar-pelajar yang berpuasa. Jadi kita ni kalau kita puasa, pahala puasa pun dapat, pahala bagi orang makan berbuka puasa pun dapat. Andai kata kalau kita tak puasa, mungkin kita ada hal apa, kita bagi duit ni tadi, kurang-kurang dapat gak pahala bagi jamu makan orang berpuasa. Dan nilai duit tu tak ikut kepala. Nanti tanya pula, ustaz satu kepala berapa? Jangan ingat pula ada 5 nama, maknanya RM5. Tak kisah. Boh 5 nama, boh RM1 pun tak apa. Nama 5 tapi RM1 dia bagi. Tak apa, kami baca kat, tapi slow lah kami baca. Dah gurau. Wajar saya ni kata. Dah baca sama je, baca sama. Gurau je. Jadi boleh ambil lah borang tu dekat meja kat luar tu nanti, sambil-sambil tengok barang niaga ada apa nak beli. Sebab kan dah lama kita tak kuliah, kena beli sampai habis lah. Terpulang. Nak bagi hari ni juga pun boleh, atau bila-bila kuliah kita pula, ataupun bagi kat suami yang ada kuliah kat saya, ada kuliah awal bulan 2 nanti kat sini. Serah kat suami, hantar kat saya nanti kat sini pun boleh juga. Mana-manalah. Ataupun boleh kontak nombor. Nombor atas ni nombor Tok Guru sendiri, nombor yang kedua ni SU, Setiausaha Ustaz Syami. WhatsApp dia cakap ini nama-nama arwah. Lepas tu kalau nak bagi sumbangan, bank in dekat nombor akaun. Mudah aja. Insya Allah. Jadi cukup sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas sholihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.